ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله أما بعد. Yang hormati Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya ucap syukur kepada Allah Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk kita bertemu kembali setelah kita bercuti. Lama last saya kuliah dekat sini 10 akhir Ramadan rasanya, yang kita buka puasa ramai-ramai tu waktu tarawih. Itulah last kita jumpa sebelum kita bercuti. Dan saya pun berada di lepas habis tu, tak lama tu pergi bulan September, pertengahan bulan September saya dah ke Afghanistan. Dan insya-Allah pada malam ini, pertama sekali maaf atas lewat ada masalah teknikal sikit. Dan malam ni insya-Allah saya akan cerita sikit pengalaman ataupun sebenarnya apa perkara yang berlaku di Afghanistan itu sendiri. Kerana kita boleh katakan kebanyakan cerita yang kita dapat, berita yang kita dapat daripada sama ada CNN, BBC, Al Jazeera sekalipun, dan berita-berita yang kita tengok di media kita, kebanyakannya adalah berita yang tak tepat sama sekali. Baik. Kami pergi misi ni atas dua topi, iaitu misi pertama kami pergi sebagai misi kemanusiaan, humanitarian mission, dan yang kedua dia adalah sebagai misi fact finding mission. Kami dihantar oleh Kementerian Luar, Menteri Luar sendiri Datuk Saifuddin Abdullah, untuk kami dapatkan maklumat sebenar apa perkara yang berlaku di sana. 7 wakil GPM dan MVM, berita tak masuk, Muslim Volunteer Malaysia dan juga Global Peace Mission, dihantar oleh kerajaan Malaysia untuk kami dapatkan berita. Dan kami sampai di Afghanistan sebulan lebih lepas Taliban ambil alih. Maknanya Taliban pun masih fresh lagi, masih lagi dalam keadaan tidak stabil lagi. Kami telah berada di sana dan kami jumpa individu-individu, tokoh-tokoh di sana untuk kami dapatkan apakah berita ataupun keadaan sebenar di Afghanistan untuk kami sampaikan kepada Menteri Luar kita, Datuk Saifuddin Abdullah, dan untuk dipertimbangkan oleh kerajaan Malaysia sama ada kita nak mengiktiraf kerajaan Taliban ataupun tidak. Dan kami berada di sana selama 30 hari, sebulan, ngam-ngam sebulan dekat sana. Ini adalah muka bumi Afghanistan. Alhamdulillah saya pernah, Allah Ta'ala bagi izin berada di banyak negara dan kita tak pernah nampak keadaan muka bumi macam ni. Lepas gunung-gunung, lepas gunung-gunung, lepas gunung-gunung. Dan kami terbang daripada KL, Kuala Lumpur, Islamabad, duduk Islamabad selama seminggu. Terpaksa tunggu penerbangan masuk kerana pada waktu tu airport pun belum berfungsi secara sepenuhnya. Kami cuma dengar berita daripada partner kami di dalam bahawa airport akan buka minggu tu, jadi kami tunggu. Dan pada mulanya adalah kapal terbang PIA, Pakistan International Airlines. Harga dia tuan-tuan memang cikit darah. Dia charge $1,500 daripada Islamabad ke Kabul yang cuma 35 ke 40 minit punya perjalanan. Jadi kami tunggu, kami kata tak apa, kita tunggu kejap. Sebabnya ada penerbangan daripada Afghanistan iaitu Come Air yang harga dia cuma $200 je. Beza $200 dengan $1,500. Dan kami ambil flight. Lepas minggu tu kami ambil flight daripada Islamabad ke Kabul, naik Come Air dengan $200. Dan sebelum tu kami di Islamabad sini kami berbincang dengan macam-macam lah, DG Kementerian Luar Pakistan, kedutaan kita dekat Pakistan. Semua kata kami ni kira kerja gila lah masuk Afghanistan dalam keadaan tak stabil lagi. Kerajaan pun masa tu kami sampai tu baru dia umumkan kabinet dia. Baru umum kabinet, airport pun belum berfungsi dengan betul lagi. Mereka pun baru ambil alih kuasa pada waktu tersebut. Dan kami sendiri memang dimaklumkan bahawa misi ni agak berbahaya kerana kami merupakan NGO pertama yang masuk selepas Taliban ambil alih dan selepas Amerika Syarikat keluar. Dan kami dimaklumkan oleh ketua misi kami, Major Azlan, dia sebut bahawa kita semua yang pergi ni 6 orang, asal 7 orang. Tapi seorang tu waktu swab dekat KL nak terbang tu positif, sangkut. Jadi 6 orang pergi. Jadi 6 orang ni semua kena decide sama ada kalau mati nak tanam kat sana atau bawa balik Malaysia. Keduanya
Semua kena tulis wasiat dan simpan dalam poket masing-masing. In case apa-apa berlaku, letupan. Sebab kita mungkin akan berada dekat wrong place at the wrong time. Mungkin berlaku letupan, kita kebetulan ada dekat situ. Kita mungkin akan jadi mangsa. Ada berlaku pertempuran, kita mungkin ada dekat situ. Kita ada urusan lain tapi mungkin ada dekat situ. Menyebabkan kita akan terkena sekali. Jadinya persediaan begitulah kena dibuat. Dan ini adalah muka bumi Afghanistan. Sepanjang Afghanistan tu, kalau kita terbang beginilah muka bumi dia. Dan ni tak kritikal ni. Saya ada ambil satu tempat tu yang dia lebih macam lautan, lepas satu lepas satu. Sebab itulah Afghanistan digelar sebagai graveyard of the empire. Tanah perkuburan empire. Kerana orang luar yang cuba tawan Afghanistan pasti akan kalah. Bermula ribuan tahun dulu lagi, sejak zaman Alexander Macedonia, ataupun dalam bahasa Arab sebut Iskandar Al-Maqduniyah. Alexander Macedonia, seorang penakluk yang hebat, mati dekat Afghanistan, tuan. Kubur dia dekat Afghanistan. Nampak dahsyatnya. Kemudian Britain cubalah kalah, USSR 70-an sampai 80-an kalah. Kemudian akhirnya US pun selepas 20 tahun angkat kaki juga. Kerana muka bumi begini, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak tahu jalan-jalan ni macam mana lah tuan-tuan nak masuk. Dan memang mereka ni orang lokal memang hebat dekat kawasan-kawasan pegunungan ni. Memang mereka tinggal di kawasan pegunungan tersebut. Dan selepas kami seminggu dan kami dapat terbang masuk ke Afghanistan, kami mendarat di airport Kabul. Dan di airport Kabul tu, daripada runway atas tu kita boleh nampak tinggalan daripada tentera US yang kelang kabut nak balik. Kita boleh nampak helikopter yang dirosakkan dekat tepi. Kemudian kita boleh nampak Humvee yang rosak, kereta perisai yang rosak. Kenapa Amerika Syarikat keluar dalam keadaan tergesa-gesa, walaupun mereka dah umumkan pengunduran mereka awal bulan April, mereka dah umumkan yang mereka akan keluar meninggalkan Afghanistan pada 11 September. Kenapa mereka tiba-tiba keluar awal? Pada Ogos lagi mereka dah keluar, kelang kabut. Dan mereka kelang kabut tu kita tengok dekat berita kan, macam mana mereka kelang kabut dengan orang ramai serbu airport dan sebagainya, berlaku tembakan, ada orang sampai bergayut dekat tayar. Kenapa? Kerana mereka tidak sangka Taliban selaju tu sampai ke Kabul. Taliban sampai ke Kabul tanpa ada sebarang pertempuran. Tentera-tentera kerajaan lama meletakkan senjata dan bagi laluan Taliban masuk. Dan akhirnya bila Taliban sampai ke bandar Kabul, mereka mula panik. Amerika Syarikat mula panik. Dan yang melarikan diri yang ramai dekat airport tu, sama ada mereka ni pernah kerja dengan US directly ataupun mereka terlibat dengan rasuah. Sebab tu mereka takut dengan Taliban. Tapi sebenarnya Taliban tak buat apa-apa pun. Taliban bagi amnesti, pengampunan kepada siapa yang terlibat dengan kerajaan lama. Yang bersalah tu akan kena hukum lah. Tapi untuk yang terlibat dengan kerajaan lama ataupun terlibat dengan US sebelum ni, Taliban bagi pengampunan. Dan saya jumpa seorang cikgu dekat sekolah. Cikgu ni, kita dengar dia bercakap tu, English dia ada American accent. Saya tanya cikgu ni, belajar dekat luar negara ke dulu? Dia kata tak. Dia kata dulu dia kerja dengan US, jadi translator untuk US Army. Jadi ni dia tak apa-apa, Taliban okey je, tak usik dia pun. Dan bila kita sampai turun ke airport Afghanistan, Kabul International Airport, kita nampak signboard ni. Kita boleh nampak bendera mula bertukar, suasana mula berubah daripada Pakistan dekat Afghanistan. Kita boleh nampak dekat tepi-tepi runway tu Taliban mula jaga airport. Waktu kami sampai belum ada kumpulan lain lagi jaga. Memang Taliban fully jaga airport. Kita akan mula nampak dekat tepi-tepi tu orang pakai serban macam ni, pakai kurta dengan AK-47 tunggu dekat tepi tu. Kita boleh nampak, dan kita boleh nampak bendera baru kerajaan Afghanistan, iaitu bendera Emiriyah Islam Afghanistan. Mereka tukar nama daripada Republik Islam Afghanistan kepada Emiriyah Islam Afghanistan dan menjadikan kalimah syahadah sebagai bendera mereka. Dan menariknya, turun airport tu kita nampak satu billboard yang sangat menarik. Disebut hadis ni, la darar wa la dirar fil Islam. The Islamic Emirate of Afghanistan, kata-kata dia apa? The Islamic Emirate of Afghanistan seeks peaceful and positive relations with the world. Maknanya kerajaan Taliban baru ni, dia terbuka. Dia nakkan keamanan dan dia nakkan hubungan baik dengan dunia luar. Beza dengan Taliban dulu, dia agak tertutup, dia agak rigid, dia agak syadid. Tapi Taliban hari ni dia agak terbuka dan dia memang nak hubungan baik dengan dunia luar. Dan kami sendiri bila sampai, tuan-tuan sekalian, kami tak lalu immigration pun. Kami Kami ada rakan partner kami sambut kami di kapal terbang, disambut terus, dan kami terus masuk bilik VIP. Dan ada wakil Taliban yang tunggu kami. Yang ni adalah saya lupa nama dia ni wakil Taliban yang menguruskan airport tu. Dia tunggu kami masuk bilik VIP, pasport bagi dekat dia, dia pergi cop dekat dalam, dia ambilkan beg sekali.
Maknanya kami tunggu dekat situ sampailah selesai urusan, beg kami diambil, kami terus keluar daripada bilik VIP dan kami terus keluar ke hotel. Special tuan-tuan. Punyalah layanan yang terbaik diberikan kepada kami kerana dia nakkan image yang baik dan kita punya maklumat yang baik supaya kita sampai kepada kerajaan kita, supaya kita recognize kerajaan Taliban ni. Kerana kalau tidak ada negara luar yang recognize kerajaan Taliban, dia akan jadi masalah kepada pentadbiran mereka nanti. Ni bandar Kabul. Bandar Kabul ni bandar dia besar jugalah. Dia sebab dia ibu negara Afghanistan. Dan bandar Kabul ni lebih kurang macam bandar, tak adalah macam Kuala Lumpur, dia macam Kota Baru, macam Kuala Terengganu, macam itulah. Adalah mall, adalah bangunan-bangunan semua, tapi dia taklah semaju negara-negara lain. Dan dari sudut negara dia sendiri, kita nampak dia agak mundur ke belakang sikit, agak macam 10 tahun ke belakang sikit kerana dia terlibat dalam peperangan yang agak lama, sejak daripada zaman Soviet Union, 40 tahun perang. Dan bagi orang Afghanistan, keadaan ini sekarang ni adalah keadaan paling aman berbanding 40 tahun dulu. Maksudnya selama 40 tahun, ini waktu paling aman sekali bila Taliban ambil alih semula. Kerana sebelum ini 200 ke 250 orang Afghanistan mati hari-hari kerana letupan bom, kerana pertempuran dan sebagainya. Dan mereka hari-hari bila keluar kerja, mereka mungkin takkan balik jumpa anak isteri mereka hari-hari. Dan suasana tu kita boleh rasa kerana letupan kereta ni hari-hari berlaku. Dan sepanjang kami ada dekat sana, ada 3 letupan yang betul-betul dekat dengan kami berlaku, dan ada 2 pertempuran yang hampir-hampir dekat dengan kawasan yang kami ada dekat situ. Dan Ajizul yang dekat sana pun, ingat apa semalam ada bombing dekat dengan hotel dia juga kan. Nampak? Punyalah bombing ni satu benda biasa dekat sana, tapi bagi mereka itu adalah suasana paling aman sekali. Kerana dulu keadaan lebih teruk. Ni adalah tinggalan-tinggalan kita boleh nampak kat sekitar bandar Kabul, kat sekitar airport, kereta-kereta perisai yang dirosakkan. Helikopter tu pun dicabut sistem avionik dan sebagainya. Ni kereta-kereta perisai, Humvee ni benda yang biasa nampak kat sana. Kalau dekat Malaysia kita tak pernah jumpa Humvee ni, kat sana satu benda yang biasa, dan semuanya telah diambil alih oleh Taliban. Ni suasana bandar Kabul. Bendera banyak, kereta okey. Kereta dekat sana dia yang baru tak banyak sangatlah. Dia cuma disebut kat sana ada 2 kategori kereta je. Kereta yang sebelum tahun 2000, dikategorikan sebagai kereta lama, dan kereta selepas tahun 2000 dikategorikan kereta baru. Harga dia mahal sikit. Kita kalau selepas tahun 2000 pun dekat 20 tahun punya kereta dah, tak ada orang pakai dah. Tapi bagi dia tu kereta yang okey sikit lah, harga sikit, ada value. Kalau orang kaya dia akan pakai Ford Ranger ataupun dia akan pakai Toyota Land Cruiser. Land Cruiser tu kereta popular dekat sana lah. Tapi yang lain-lain tu, yang paling popular tu Toyota Corolla, Hilux, Daihatsu lama-lama ni popular kat sana. Dan kami dekat sana bukan duduk di Kabul saja. Kami sepanjang 30 hari tu kami ada dekat kawasan tengah, Kabul, Parwan, Logar, dan kami pergi ke Nangarhar, Jalalabad, tu kawasan pertempuran. Di Nangarhar, Jalalabad, pertempuran di antara ISIS-K, ISIS Khorasan dan juga Taliban. ISIS-K berfahaman Salafi Wahabi dan Taliban adalah mazhab Hanafi, Deobandi. Jadi mereka bertempur, dan kita boleh sebut berdasarkan perjumpaan kami dengan tokoh-tokoh, mereka mengatakan ISIS ni dia tidak ada grassroots, tak ada akar umbi pun dekat Afghanistan, dan mereka ni adalah golongan yang dibayar oleh US untuk create chaos ataupun keadaan tak stabil dalam Afghanistan supaya sabotaj kerajaan Taliban ni, kerana dia nak bagi image bahawa siapa yang cuba lawan US akan huru-hara juga. Maknanya siapa cuba lawan US, inilah akibatnya. Dia akan jadikan kerajaan Taliban ni sebagai satu pengajaran kepada negara Islam lain. Kalau kau berani lawan US, kau akan jadi macam Afghanistan. Dia buat macam tu. Dan kami masuk kawasan Nangarhar, memang tegang lah tuan-tuan kawasan dia. Memang kawasan dia berbeza dengan bandar Kabul. Checkpoint banyak, selang 2-3 km ada checkpoint. Machine gun tepi jalan tu, machine gun yang kalau kita Roblox ni Roblox biasa. Dekat sana Roblox tu machine gun yang stand tu, yang peluru besar-besar gini tuan-tuan, standby kat tepi tu. Mana kalau apa-apa dia tembak tu memang tembus kereta tuan-tuan. Dan suasana dia memang tegang, memang berbeza. Sekali tu dekat Nangarhar, kawan saya yang duduk sebelah, saya duduk tengah, kawan saya duduk sebelah, dia lambat turun tingkap. Checkpoint lambat turun tingkap. Dia terus buka pintu, dia terus rampas beg saya, dia terus check sebab dia takut ada orang bawa bom dalam kereta. Kerana selalu sana dia bombing, car bombing ni satu benda yang biasa saja. Orang bawa kereta letak bom dalam kereta, dia akan letupkan.
Kemudian kami naik ke atas, kami naik ke Kunduz sempadan dengan Tajikistan, kami pergi ke Bakh, Mazar Sharif sepadan dengan Uzbekistan, dan kami turun ke bawah ke Herat sepadan dengan Iran, kami turun ke Iran. Jadi kami dapat tengok suasana yang berbeza di wilayah-wilayah ni dan keadaan-keadaan mereka. Saya boleh sebut bahawa kesemua wilayah di Afghanistan aman. Kita boleh kata dia aman, tenteram, tak ada masalah, kecuali di Nangarhar, Jalalabad tu memang ada pertempuran, dan juga di Panjshir ada kawasan mukawamah, tapi dia tak berapa pertempuran sangatlah. Tapi yang hebatnya adalah di Nangarhar. Tapi wilayah lain semua berada dalam keadaan tenang dan aman. Afghanistan ni muka bumi ni sangat cantik tuan-tuan. Kalaulah dia tak perang tuan-tuan, dia boleh jadi tempat pelancongan yang menarik. Kerana negara dia, muka bumi dia cantik, dekat gunung-gunung di bawah ada sungai, kemudian tempat-tempat bersejarah banyak. Bagusnya Afghanistan ni beza dengan Syria, Afghanistan ni tak bertempur dalam bandar. Bagusnya. Kalau kita tengok Syria, bombing tu berlaku dekat bandar, hancur bandar. Tapi dekat Afghanistan bandar dia elok. Kita masuk mana-mana bandar, okey. Kerana mereka banyak playground, kawasan-kawasan pegunungan, tempat-tempat untuk mereka berperang. Jadi mereka banyak kawasan tersebut, mereka berperang di kawasan-kawasan tu. Cuma kawasan kampung yang berada dekat luar tu, mereka akan ada efek lah, terkesan dengan pertempuran kerana mereka berada di luar bandar. Tapi bandar mereka okey, semua okey. Tempat-tempat sejarah tak diusik langsung. Ni Masjid Biru ni antara masjid yang berusia ratusan tahun. Masjid macam ni ada dekat Mazar Sharif, ada dekat Herat. Cantik masjid dia. Ini adalah tempat tinggalan sejarah, istana kepada Alexander Macedonia. Ribuan tahun dah, tapi tak terjejas pun pertempuran. Tempat dia cantik. Ni surau dia dekat sana, surau yang berusia ratusan tahun. Ni saya ambil gambar pakai handphone sendiri, bukan download ni. Cantik surau dia. Itu saya sebut, kalaulah negara dia aman, dia akan attract ramai pelancong dan dia akan bagi income yang besar pada pendapatan negara Afghanistan. Tapi sayang negara dia tak stabil, menyebabkan pelancong tak berani. Bukan sahaja pelancong, investor pun tak berani. Kalau kita masuk nak invest, buat projek dan sebagainya, kita invest tiba-tiba kena letup, kena serang kawasan kita akan rugi banyak kan. Kawan-kawan kirim, dia kata cuba carikan fridge magnet. Cari fridge magnet kat Afghanistan, ingat senang nak cari. Bukan negara pelancong, memang tak ada fridge magnet. Saya jumpa fridge magnet, tapi kedai dia, dalam kedai tu punya buka pintu ada kedai lain dalam tu. Dalam tu ada fridge magnet jumpa. Itu pun fridge magnet tahun bila punya tak tahulah kan. Kerana dah lama orang tak datang melancong ke Afghanistan ni. Ni kalau tuan-tuan pernah dengar Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, ni rumah kelahiran dia. Saya sempat pergi dekat Mazar Sharif. Dia dengan keluarga dia pernah duduk kat sini sebelum tentera Mongol datang serang Afghanistan dan dia pindah ke Turki. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Baik, dekat sana suasana aman. Aman kerana Taliban bersepah-sepah tuan-tuan. Taliban ni penuh tu jalan raya. Taliban ni beza dia dengan orang biasa, tak ada beza pun. Semua pakai serban, semua pakai kurta. Beza dia dekat tangan ada AK-47, ada rifle. Tu je beza dia. Saya cakap dia macam orang surau tapi pegang senjata. Orang surau ramai-ramai pergi pegang senjata. Sepah. Dan saya dekat jalan ni kita duk tengok tangan orang je. Tahu tangan orang tu ada senjata, hati-hati. Maknanya kita nak ambil gambar pun kena hati-hati juga. Tak semua tempat kita boleh ambil gambar kerana dia akan jadi bahaya. Dia akan ingat kita spy dan sebagainya. Ini salah satu tempat agihan kami, agihan bantuan. Taliban jaga. Penuh sebenarnya kat depan tu. Dia jaga dengan senjata dia. Dan Taliban ni bagus tuan-tuan. Dia orang yang menjaga agama. Rasuah tak ada Afghanistan. Dulu kerajaan dulu rasuah sangat tinggi. Sangat tinggi. Amerika habis 3 trilion dekat Afghanistan. Tak nampak apa pun. Kerana rasuah sangat tinggi. Tapi bila Taliban ambil alih, rasuah tak ada. Dadah tak ada. Dadah dekat Afghanistan sangat tinggi. Kerana dadah ni ditanam dekat Afghanistan. Pokok popi tu kan. Dekat sana orang isap dadah ni bersepah tuan-tuan. Dekat divider jalan tengah bandar tu, divider. Orang duduk ramai-ramai isap ganja tuan-tuan. Dia pakai kain macam ni, dia tutup 3-4 orang gitu kan, ramai-ramai. Kita ingat, mula-mula kita sampai, kita ingatkan dia buat apalah kat situ. Rupanya dia isap ganja ramai-ramai. Yang isap dadah dia tak tangkap lah sebab terlalu ramai. Tapi dia tangkap pengedar dadah. Dadah turun, kami jumpa dengan dia punya hospital dia, agensi anti dadah dia lah. Dia kata memang lepas Taliban ambil alih, dia punya kadar dadah turun. Jenayah juga turun tuan. Orang tak berani nak buat jenayah. Dulu banyak kes rompak, kemudian sekarang orang tak berani nak merompak. Waktu saya dekat sana, ada satu kes kami tengok dekat TV. Taliban tangkap 2 orang yang saya rasa dia kes colik dan bunuh. Taliban gantung dia dekat roundabout, tembak tuan. Kalau tuan-tuan tengok macam tu, berani nak buat jenayah.
kita akan fikir 10 kali, 20 kali nak buat jenayah. Kerana mereka ni tindakan yang ambil tindakan yang tegas. Kalau tengok dekat Taliban ni punya poket ada kayu sugi. Mereka memang orang yang menghidupkan sunnah. Mereka akan solat, jaga solat, amanah dan sebagainya. Ni Taliban biasalah. Taliban biasa ni nak pakai selipar je tuan-tuan. Pakai selipar je. Pakai senapang, pakai selipar, pakai kurta, pakai serban. Macam itulah. Tu saya kata macam orang surau. Pakai kurta, pakai selipar, dapat senapang. Dan mereka ni tak dibayar gaji tuan-tuan. Tak dibayar gaji. Cuma dapat makanan aja. Memang mereka ikhlas berjuang. Ni salah satu dekat checkpoint lah. Kami kena tahan sebab dia takut nak lepaskan kami masuk ke kawasan tersebut. Sebab kawasan tu bertempuran. Tapi kami masuk juga, dapat masuk juga kawasan tu. Ini benda biasa kita nampak kalau sebelum kita masuk ke bandar-bandar. Kerana mereka bertempur di luar bandar sebelum masuk ke bandar. Jadi Humvee berkecai, tempat ada kesal letupan. Ni kalau nampak dekat budak berjalan ni ada kereta perisai dua ni. Ada kereta perisai tertanam. Benda biasalah dekat sana. Tapi bagusnya dia bertempur dekat luar bandar. Baik. Ini letupan yang berlaku lebih kurang 5 km daripada hotel kami. Ini letupan pertama. Berlaku 5 km daripada hotel kami. Yang ni adalah letupan berlaku ketika mak kepada spokesman Taliban, Mujahid, Zabihullah Mujahid, mak dia meninggal. Jadi dia nak adakan majlis pengebumian. Ketika majlis pengebumian tu berlaku, ada seorang ISIS datang dan letupkan diri kat situ. Dekat tu. Jadi ni letupan tersebut berlaku 5 km dari hotel kami. Ni letupan kedua, yang ni kami dekat Kunduz waktu tu, dekat utara Afghanistan. Yang ni ketika solat Jumaat. Jadi saya minta driver kami pergi masuk kawasan tu dan ambil gambar. Sebab kita orang luar bahaya untuk kita masuk kawasan yang masih panas lagi. Takut orang sangka kita macam-macam. Waktu ni solat Jumaat dan ada 2 orang pengebom berani mati daripada ISIS masuk letupkan diri dalam tu. Dia letupkan diri ketika solat Jumaat. Dan saya rasa kalau tak silap lebih kurang 80 orang terkorban dekat situ. Ni kesal letupan dia. Jangan main tuan-tuan. Letupan dia hancur. Tercabut aircon punya ni, kompresor ni. Tuan. Yang ni dekat dengan kami. Yang ni lebih kurang 2 km ke 3 km je letupan tu berlaku. Dan tuan-tuan, besok subuhnya, semalam letupan. Besok subuh kita duduk dekat penginapan kami tu dekat dengan masjid. Jadi bila dengar azan subuh, takkan tak pergi masjid. Rasa tak sedap tu kan. Jadi pergi juga masjid. Tapi pergi masjid tu tuan-tuan dengan satu perasaan yang menakutkan. Yang kita tak pernah ada pergi masjid rasa macam tu kat Malaysia. Semalam baru meletup ni dekat ni 2-3 km daripada kita. Hari ni kita pergi masjid. Pergi masjid tuan-tuan semua duk perhati ke baju orang. Siapa pakai baju tebal ni? Takut orang bawa bom dekat baju. Tapi tuan-tuan, bom sekarang dia tak tebal macam tu pun, nipis je. Dan waktu tu pun dah start nak masuk musim sejuk, semua orang pakai baju tebal. Jadinya kami ni semayang, semua semayang 6 orang ni semayang dekat ujung. Semayang semua 3 orang sana, 3 orang sini. Kenapa? Kerana fikir kalau meletup, yang ujung-ujung ni selamat sikit, kurang sikit kesan dia. Punya fikir macam tu sekali. Bila balik ke penginapan semua cakap, oi tadi semayang risaunya, takut sangat orang meletup kan. Ini cabaran dekat Afghanistan. Tapi walaupun letupan selalu berlaku dekat masjid dekat Afghanistan, orang dia tetap pergi masjid tuan-tuan. Tetap pergi masjid. Masjid penuh macam biasa. Dan sana semayang tak rapat-rapat. Semayang tak jarak pun, mereka rapat macam biasa je. Kalau kita ingat meletup, rasa dekat Selayang ni ada satu masjid meletup, ingat kosong semua masjid kat Selayang ni. Orang takut nak pergi. Tapi kat sana orang ni dah biasa. Kerana letupan ni dah 40 tahun berlaku. Setiap hari ada letupan. Bagi dia letupan setakat sebulan ada 3 letupan tu satu benda biasa. Ni kesan selipar-selipar jemaah yang tinggal terkesan daripada letupan tu. Baik. Dekat sana, disebabkan kami ni dihantar oleh Kementerian Luar untuk dapatkan fakta, fact finding mission, maka kami kena jumpa public figure kat sana. Kita tak boleh nak dapatkan maklumat daripada driver taksi, orang surau, dia maklumat tu tak valid, dia tak tepat. Dan kami jumpa kedua-dua belah pihak, daripada sebelah Taliban dan kami juga jumpa daripada sebelah kerajaan lama dan juga daripada orang tengah yang tidak terlibat dengan mana-mana bahagian. Baik, kami jumpa yang pertamanya Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Afghanistan. Kumpulan pertama berjumpa dengan dia. Ni gambar kami. Waktu kami jumpa tu, ya, grup pertama keluar. Kemudian Zabihullah Mujahid pula tweet dalam Twitter dia. Foreign Minister Maulawi Amir Khan Muttaqi jumpa kumpulan GPM dengan MVM, Muslim Volunteer Malaysia, tag MVM, Volunteer Malaysia, Chief Operating Officer Mr. Hasbullah along with accompanying delegation today. Nama saya keluar dalam tweet Taliban. Bila keluar dekat tweet Taliban, grup-grup yang tak berapa suka Islam kat Malaysia ni, antaranya Surat Khabar FMT ni keluar.
Gambar adakah orang kerajaan Malaysia ni dah mula iktiraf Taliban. Kemudian komen-komen tu dahsyat lah kita tengok, kecoh kat masa tu. Kerana kumpulan pertama yang jumpa kerajaan Taliban. Lepas sebulan lebih, 2 bulan mereka berada dekat sana. Jadi saya jumpa dengan Abdul Qahar Balkhi. Kalau tuan-tuan biasa tengok Al Jazeera, Abdul Qahar Balkhi ni dia spokesperson yang boleh cakap English dengan British accent. Diorang terkejut kerana tak sangka Taliban ni boleh cakap English dengan ada accent macam tu sekali. Jadi bila jumpa ni, kita dapat jumpa dengan dia dan saya cakap dengan dia Taliban paling popular sekali. Kerana semua orang sangka dia ni asal daripada South Africa ke, asal daripada Australia ke, asal daripada mana ke, semua orang bertanya-tanya kat social media. Dia muda lagi, dia jadi spokesperson kepada Taliban. Baik. Kemudian kami jumpa juga dengan Gulbuddin Hekmatyar. Kalau tuan-tuan ikuti peperangan Soviet Union tahun 70-an 80-an, Gulbuddin Hekmatyar ni ada tokoh mujahidin Afghanistan dan dia pernah jadi Perdana Menteri Afghanistan sebanyak 2 kali. Dan dia hari ini bersama dengan Taliban. Dia kata dia unconditionally support Taliban. Dan dia cerita pada saya, dia pernah datang Malaysia tahun 87-88 macam tu. Dia datang, dia pernah hadiahkan Tun M rifle AK-47 yang dia rampas daripada Soviet Union. Dia bawa, dia bagi hadiah kepada Tun M pada waktu tu. Tun M jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Dia tak datang macam kita, datang bawa plug, datang bawa tu, tak datang bawa AK-47. Ini hadiah daripada dia rampas daripada Soviet Union. Kita jumpa dengan dia untuk kita dengar pendapat dia kerana dia merupakan antara tokoh ataupun figure politik Afghanistan. Gulbuddin Hekmatyar, tua dia sekarang, umur dia 72 ataupun 73 macam tu. Tapi masih semangat lagi, tuan-tuan. Waktu Hamid Karzai ambil alih 20 tahun lepas, dia dalam cubaan nak rampas kuasa juga, tuan-tuan. Dia sediakan tentera dekat kawasan Peshawar untuk masuk dan rampas kuasa. Dahsyat, tuan-tuan, semangat jihad dia. Kami jumpa juga dengan Maulawi Abdul Salam Abid. Maulawi Abdul Salam Abid ni dia merupakan tokoh ulama besar ke Afghanistan dan dia pernah datang Malaysia 4 kali. Satu tu atas jemputan yang di-Pertuan Agong Malaysia. Dan kami dengar pendapat daripada dia kerana kita kalau nak dengar pendapat ni tak boleh dengar pendapat Taliban je. Dia akan kata Taliban baik. Jadi kita kena dengar pendapat daripada orang tengah, kita kena dengar pendapat daripada kerajaan lama juga. Dan kami jumpa dengan General Mubin Khan. Jumpa General terus, tuan-tuan. General Mubin Khan untuk kita dapatkan maklumat betul ke perkara-perkara yang disebut kat media tu dan sebagainya. Dekat sana saya boleh misai lah bagi nampak garang sikit kan. Baik, kemudian kami jumpa dengan Dr. Abdullah. Dr. Abdullah ni dia merupakan calon Presiden Afghanistan dan dia menang sebenarnya kerusi presiden tersebut, dapat undi tertinggi, tapi disebabkan Ashraf Ghani pada waktu tu nak berebut jawatan dengan dia, jadi dia bagi jawatan presiden tu pada Ashraf Ghani. Dia pegang jawatan CEO Afghanistan. Jawatan tu tak ada kat Malaysia, Chief Executive Afghanistan, dan separuh daripada kabinet Afghanistan kerajaan lama tu daripada tim Dr. Abdullah ni. Kami jumpa dekat kediaman rasmi dia. Dia bawa tunjuk rumah dia dan sebagainya. Tuan-tuan boleh Google siapa Dr. Abdullah ni. Dia bagus, dia tak melarikan diri daripada Afghanistan seperti Ashraf Ghani. Ashraf Ghani ketika Taliban datang dia lari, tinggal ke Afghanistan. Tapi Dr. Abdullah ni dia tinggal di Afghanistan, dia tenangkan keadaan Afghanistan, dia bagi tahu kepada rakyat jangan risau, Taliban ni tak ada apa, jangan lari tinggal ke Afghanistan kerana dia sendiri pun ada di Afghanistan dan dia tak larikan diri. Kalau dia kata kalau dia nak larikan diri, tuan-tuan, dia telefon, US akan hantar helikopter ambil dekat rumah dia. Tapi dia tak larikan diri. Kami jumpa dengan Nuruddin Azizi, dia ni Trade Minister Afghanistan yang tengah-tengah ni. Baik. Okey, persoalan utama kita dekat Afghanistan. Okey, Taliban. Tuan-tuan mesti tertanya-tanya tentang Taliban. Kerana Afghanistan, kalau orang tanya Afghanistan ni sinonim dengan apa? Kalau Paris ada Eiffel Tower, kalau KL ada KLCC, kalau Dubai ada Burj Al Khalifa, kita duk fikir Afghanistan ni Taliban kan, mana ada apa lagi. Orang akan sinonim Afghanistan Taliban, Afghanistan Taliban, Hailak Taliban. Hailak pun orang sinonimkan dengan Taliban kerana Hailak ni selalu orang duk letak Taliban suruh letak machine gun dekat atas tu kan. Baik. Adakah Taliban hari ini sama dengan Taliban dulu? Taliban 1.0 iaitu Taliban 96 2001 dan ni kita boleh kata di Taliban baru 2021 hingga sekarang ni lah. Baik. Ni dua jenis Taliban ni, tuan-tuan. Yang pakai uniform tu adalah Squad Badar 313. Squad Badar 313. Ni adalah squad elit Taliban. Dia tak pakai macam Taliban biasa. Dia tak pakai serban, dia tak pakai kurta. Dia pakai uniform macam askar US. Dan memang ni pun askar US punya, dia rampas daripada US punya base. Semua equipment, gear dengan communication, dengan rifle apa semua ni, dia ambil daripada US. Dan sebelah tu adalah Taliban biasalah, Taliban yang kita akan jumpa di tepi-tepi jalan lah. Dia pakai selipar je, tuan-tuan, biasa. Baik. Adakah Taliban dulu dengan Taliban sekarang beza?
Jawapan dia beza sama sekali. Totally different. Kerana population Afghanistan sendiri, tuan-tuan kena faham, population Afghanistan 70% rakyat Afghanistan berusia 25 tahun ke bawah. 70%. Dan separuh daripada 70% tu umur 15 tahun ke bawah. Maksudnya orang muda betul, negara dia ramai. Dan hanya 3% saja rakyat dia berusia 60 tahun ke atas. Kerana ramai akan terlibat dengan pertempuran, mati, berada dalam jadi mangsa pertempuran dan sebagainya. Kalau kami tengok dokumen anak yatim kat sana, kami pergi rumah anak yatim, kita tengok punca kematian bapa dia, hampir semua sebab bombing, sebab terlibat dalam pertempuran, kena tembak dan sebagainya. Jadinya yang ada dekat negara dia ramai orang yang muda. Bila negara dia ramai orang muda, Taliban orang yang muda. Bila Taliban muda, dia tak sempat pun dengan zaman 20 tahun lepas. 20 tahun lepas mungkin umur dia 10 tahun, mungkin umur dia 5 tahun. Dia tak sempat era tu. Dan dia hari ni dia berbeza, dia agak terbuka, beza dengan Taliban dulu. Taliban dulu tuan-tuan, strict dia, kata Maulawi Abdul Salam Abid, kalau dulu azan kat masjid, tuan-tuan semayang kat rumah, kemudian tuan-tuan keluar. Orang kat masjid baru semayang. Taliban nampak dekat jalan, Taliban sebat tuan-tuan suruh masuk masjid semayang juga. Walaupun tuan-tuan semayang kat rumah. Kemudian siapa yang tak ada jambang sana? Kita orang Malaysia janggut tak bertebal kan? Dekat sana siapa yang tak ada jambang dulu akan kena penjara sampai tumbuh jambang baru keluar balik. Taliban lama tuan. Yang main-main tuan dulu strict. Dulu muzik tak boleh langsung. Hiburan tak boleh langsung. TV channel dia ceramah 24 jam, tak ada channel lain-lain. Orang perempuan tak dibenarkan atas jalan. Orang perempuan kalau nak keluar kena pakai burqa, nampak mata je. Hari ni keadaan dia sangat beza tuan-tuan. Semua yang tadi sebut tu dia jadi berlawanan. Taliban hari ni benarkan muzik tuan-tuan, tak ada masalah. Kami sempat tengok kenduri kahwin dia pasang lagu je biasa, Taliban tak kacau. Kalau kita kena tahan dekat checkpoint, ada lagu dalam kereta, dia tak marah kita. Maknanya dia okey dengan muzik. Kemudian dia benarkan orang perempuan atas jalan raya. Saya akan sebut tentang orang perempuan nanti. Kita nampak orang perempuan muda berjalan, bekerja sebagainya, tak ada masalah. Taliban tak kacau. Dan bahkan Taliban hari ni tak paksa orang pakai burqa pun. Perempuan-perempuan muda dekat sana pakai t-shirt, pakai jeans, kemudian dia pakai abaya kat luar buat syarat, dan dia pakai selendang, nampak rambut macam tu. Kalau kita ikut tu tak ikut syar'i lagi. Tapi Taliban tak kacau. Mereka benarkan perempuan ni berjalan, bekerja dekat bandar. Dan pada hari ni mereka sangat fleksibel, mereka benarkan kebanyakan benda lah. Dia tak kacau pun orang dekat jalan, dia cuma jaga dekat jalan raya je. Kita akan nampak mereka penuh di jalan raya, pergi balik dan sebagainya, tapi mereka tak kacau orang dekat jalan. Cuma sekali saya kena tahan dengan Taliban. Sebab malam kita keluar, ingat nak cari makanan. Jadi kita singgah mini market, beli air, air apa tu? Barbican. Minum air barbican, minum dalam kereta malam-malam. Jadi diingat Taliban yang pakai senjata ni nampak kita dia tahan dengan jalan. Berhenti. Kata tu minum apa tu? Ingat kita minum arak. Yalah, botol tu barbican tu kan botol kaca macam arak. Bila kita tunjuk dia ni barbican, dia ketawa dia lepas kita jalan. Baik, kemudian Taliban ni tuan-tuan, dia ada pecahan dia. Dia ada 3 jenis Taliban. Jadi yang tuan-tuan kena faham. 3 jenis Taliban ni. Baik. Taliban yang paling ramai, majoriti, adalah Taliban yang dipimpin oleh Mullah Hassan Akhund, iaitu yang jadi Perdana Menteri dah hari ni, Mullah Hassan Akhund. Dan Taliban yang jenis ni, dia masih ada mentaliti Taliban lama dulu. Kerana mereka ni senior-senior dan pernah terlibat dengan kerajaan lama, mereka ada mentaliti lama, dia agak rigid sikit. Tapi dia dah boleh terbuka dan boleh berbincang, dan dia ambil experience daripada lama, pengajaran daripada yang lama. Maksud dia kata dia tak akan ulang lagi apa yang dibuat dulu, kerana menyebabkan rakyat tak suka dengan dia dan rakyat akan memberontak. Tapi dia agak ada pemikiran lama, dia agak rigid. Ni grup yang pertama. Grup yang kedua dipimpin oleh Mullah Ghani Baradar. Yang ni adalah grup muda, educated, dan dapat pelajaran daripada negara luar kebanyakannya. Ada yang belajar dekat Turki, belajar kat negara Timur Tengah. Bahkan ada yang belajar dekat UAE tuan-tuan. Ramai orang Afghanistan belajar kat UAE, kita jumpa dekat sana. Mereka ni dah duduk negara luar, dah nampak negara Islam luar macam mana. Mereka balik, mereka bawa pemikiran yang terbuka tu dalam Taliban. Dan mereka hari ni ramai duduk dekat leadership Taliban. Jadi sebab itulah US sendiri pun banyak berunding menggunakan Mullah Ghani Baradar ni. Kerana dia agak terbuka, dia boleh berbincang, dia agak tolerate. Grup yang ketiga bahaya tuan-tuan. Grup yang tiga adalah grup kami panggil Taliban kampung. Yang ni bahaya tuan-tuan. Dia ni tak ada kerja lain, 20 tahun lepas dia tak campur orang, kerja dia berperang 20 tahun lepas.
buat bom, letupkan jalan, tembak helikopter. Yang tu bagilah apa kat dia, dia boleh gunakan tuan-tuan. Dan Taliban ni tuan-tuan, kita boleh kata dia antara tentera terbaik dekat dunia dari sudut kualiti dia. Kerana apa? Kerana dengan minimum senjata, peralatan pertempuran, tapi mereka boleh jatuhkan musuh. Antaranya tuan-tuan, orang kat sana kata, rocket launcher tu, dia sepatutnya susah nak jatuhkan helikopter. Kerana rocket launcher tak dicipta untuk tembak dekat, dia akan bergerak pusing gitu kan. Tapi Taliban dengan pakai selipar, bawa rocket launcher, naik atas gunung, lari-lari, tembak, boom, jatuh helikopter Amerika Syarikat. Berapa banyak jatuh tuan-tuan. Hebatnya Taliban ni. Maknanya kalau diberi dengan betul-betul latihan yang betul, dengan senjata yang betul, memang dia satu tentera yang menggerunkan. Dan Taliban kampung ni tuan-tuan, dia tak berapa dengar arahan daripada bos atas. Disebabkan mereka ni asyik bertempur je. Mereka ni PR dengan rakyat, dengan orang awam ni agak teruk sikit, dia agak kasar. Kerana mereka tak pernah deal dengan orang ramai. Kerja dia berperang je. Dan dia, contohnya tuan-tuan, leadership Taliban bagi tahu bahawa dia bagi amnesty, pengampunan kepada semua yang terlibat dengan kerajaan lama. Yang terlibat dengan askar US dan sebagainya. Tapi Taliban kampung ni tuan-tuan, diburu musuh-musuh lama dia. Diburu dan ditembak. Kita tak tahulah, mungkin dulu yang lama ni dia mungkin kerjasama dengan US, tunjuk rumah keluarga dia kena tembak dan sebagainya. Dan mereka ni yang agak rigid sikit. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok berita yang keluar kat CNN, BBC, Taliban kampung ni dia semua cuma kes-kes terpencil je, duduk kat kampung-kampung, mana kawasan-kawasan kecil. Tapi disebabkan adanya kes-kes macam ni, Taliban bunuh musuh lama, Taliban berkasar dengan orang ramai, Taliban suruh tutup muzik dan sebagainya. Benda ni berlaku dekat kampung-kampung kecil. Macam kita duduk KL, benda tu mungkin berlaku dekat Maning, Kuala Terengganu, mungkin berlaku dekat Pekalai Cepa, mungkin berlaku dekat mana-mana jauh-jauh. Tapi bila CNN dengan BBC dapat berita tu yang dia pusing, dia keluarkan seolah-olah semua Taliban macam tu tuan-tuan. Padahal majoriti tak macam tu. Tu hanya kes-kes terpencil dan mereka ni tidak mendengar arahan daripada Taliban atas. Dan orang kampung tak berani nak laporkan kepada leadership Taliban kerana takut bila lapor nanti mereka akan kena tangkap dan kena bunuh, dianggap sebagai bersubhat dan sebagainya. Ni Taliban. Tapi mostly kebanyakan mereka tak ada masalah. Kita boleh jumpa bincang, dia setiap kali kena roadblock, tahan, kita cakap, dia boleh cakap Arab. Jadi kita cakap Arab dengan dia, kita orang Malaysia datang, tunjuk pasport, nak jumpa dia. Dan kita tunjuk gambar, kita dah jumpa dia punya bos dia, menteri dia, kita jumpa dengan general dia. Dia okey lah kan tuan-tuan. Kami siap boleh jadi gambar dalam telefon ni, gambar dengan general dia, dengan menteri tu. Jadi macam smart tag tuan-tuan. Roadblock, panjang, kami potong. Pergi dekat depan dia, tunjuk, ni aku jumpa dengan menteri kau dah. Kami ni tetamu rasmi kerajaan. Okey, jalan. Dekat sana pakai handphone je smart tag dia. Baik. Dan dia offer pada kami tim bersenjata ni untuk follow kami. Dia offer tim komando ni untuk follow kita yang ada machine gun ni. Tapi kami tolak dengan cara baik kerana kalau ada macam ni dia akan jadi kami ni target mudah. Kerana ISIS dia akan cari orang luar untuk jadikan target. Dan bila dia dapat tahu, dia ada informer dia akan dapat tahu kami lalu ke mana-mana dan nampak pula ada kereta yang ikut, kita takuti sniper tuan-tuan. Sniper ni dia duduk 1 km, 2 km dekat atas bukit gunung, dia tembak boleh kena pada kita. Dan yang keduanya kita takut bombing lah, mungkin bom ditanam dekat jalan raya ataupun car bombing, dia akan datang dekat dengan kita kemudian diletup dengan kita sekali. Yang tu kita takut. Jadinya kami berjalan seperti mana biasa, tak ada escort, cuma kami dapat laluan tu mudah lah kerana dia bagi tahu kepada checkpoint yang kami akan lalu. Ini kenderaan-kenderaan yang Taliban dah ambil alih tuan-tuan. Baik. Kita cerita tentang wanita di Afghanistan. Ini pun persoalan yang besar. Adakah wanita di Afghanistan di zaman Taliban ni didiskriminasi? Baik. Ini adalah gambar biasa kita nampak lah, perempuan pakai burqa kan. Ini bukan guni tuan-tuan. Ini burqa. Perempuan pakai burqa. Dia cuma mata tu buka ada jaring dan kita tak nampak pun dalam dia orang macam mana. Adakah semua perempuan Afghanistan pakai macam ini? Jawapannya tak. Adakah Taliban wajibkan semua orang pakai macam ini? Jawapannya tak juga tuan-tuan. Mereka pakai ini kerana budaya mereka macam tu. Budaya mereka. Dan kalau kita keluar daripada Kabul, masuk kawasan kampung sikit, kita tak jumpa dah orang pakai t-shirt, kita tak jumpa dah perempuan yang nampak, tak jumpa. Kalau keluar daripada bandar. Kalau dekat bandar Kabul kita jumpa perempuan yang pakai macam moden sikit, orang pakai t-shirt. Tapi kalau dekat luar bandar kita tak jumpa. Dan kami bila masuk keluar bandar memang kami pakai topi tu, pakul tu, pakai kurta supaya kita tak mudah jadi target masuk kawasan-kawasan pertempuran dan kawasan-kawasan ni. Taliban tak wajibkan orang pakai ni pun sekarang. Mana nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Ini memang budaya mereka. Dan kami nak dapatkan berita tentang wanita dekat Afghanistan,
Kami jumpa dengan kumpulan-kumpulan wanita kat sana. Antaranya kami jumpa dengan Mora Educational Complex. Yang ini adalah pusat pendidikan wanita daripada tadika sampai universiti tuan-tuan dekat situ. Daripada tadika sampai universiti. Semua orang perempuan dekat situ. Tempat dia sangat cantik. Dekat luar kawasan ni lah Afghanistan, suasana Afghanistan. Masuk dekat kawasan perempuan tu cantik dengan bunga-bunga apa semua. Ialah orang perempuan kalau urus tempat. Jadi macam itu juga. Maknanya Afghanistan ni kalau bagi orang perempuan jaga semua, jadi cantik negara dia. Kita masuk, kita jumpa dengan dia, tanya dia punya Naib Chancellor dia. Betul ke wanita dekat Afghanistan didiskriminasi, ditindas? Jawapan dia tidak. Dia kata sebelum Taliban datang kami macam ni, selepas Taliban datang kami macam ni juga. Pakai macam ni, hidup macam biasa, pergi kerja macam biasa. Dan kami memang tengok ada wanita kerja dekat airport, dekat hospital, jadi lecturer yang bekerja dekat macam-macam bidang. Tak ada masalah. Dan sebenarnya tuan-tuan, dengan adanya Taliban ni sebenarnya akan buka lebih banyak peluang pekerjaan untuk wanita. Sebab apa? Sebab Taliban mengamalkan asing lelaki perempuan. Maknanya kalau ada pegawai lelaki, dia kena ada pegawai perempuan juga yang urus. Dia macam dekat airport lah yang cek lelaki, cek perempuan kan. Jadi bila ada banyak pengasingan, maka akan ramai lagi pegawai wanita yang akan ada dekat pejabat-pejabat kerana untuk berurusan dengan orang wanita. Dan kami jumpa juga dengan Jamaat Islah, dia punya Women Wings. Bukan senang nak jumpa kumpulan-kumpulan wanita ni tuan-tuan. Kami jumpa dengan dia, Jamaat Islah ni dia adalah pecahan daripada Ikhwan Muslimin yang ada dekat Afghanistan. Mereka ikut usrah silibus Ikhwan Muslimin. Kami tanya dengan dia, adakah wanita ditindas, didiskriminasi di Afghanistan? Jawapan dia sama juga, tidak. Wanita tidak diskriminasi di Afghanistan. Daripada dulu macam ni, sekarang pun macam ini juga. Taliban hari ni dia tak kacau perempuan. Bahkan ada di antara seorang ni, dia ni saya pakai seluar jin datang berjumpa dengan kami. Tak ada masalah pun. Dan ini adalah pemandangan biasa. Kita pun nak ambil gambar perempuan susah juga. Sebab nanti orang ingat kita siapa pula ambil gambar perempuan kan. Ni antara yang saya sempat snap kat kereta lah. Mana perempuan muda berjalan biasa dekat kawasan bandar Kabul. Tak ada masalah, Taliban tak kacau langsung. Mana berita yang kata wanita tak dibenarkan berjalan dekat Afghanistan apa semua tu semua tak benar tuan-tuan. Tak betul. Kami nampak sendiri dengan mata kepala sendiri. Pendidikan, baik. Pendidikan secara umumnya Taliban kata dia benarkan pendidikan dengan syarat asingkan lelaki perempuan. Untuk yang dah dewasa lah, sekolah menengah ke atas, mesti asingkan lelaki perempuan. Termasuk di universiti. Dan di 6 wilayah Afghanistan dah mula beroperasi pendidikan untuk wanita daripada tadika sampai universiti. Dah beroperasi macam biasa, orang perempuan pergi universiti. Dan kami sampai juga ke universiti perempuan, kami nampak perempuan belajar di universiti swasta. Universiti kerajaan ni masih tutup kerana ada masalah kewangan. Tapi universiti swasta, perempuan dia belajar kat universiti, kami jumpa. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah yang kata CNN, BBC, kami duduk kat Pakistan sementara tunggu masuk. Duduk tengok CNN dengan BBC kata wanita tak dibenarkan pendidikan dekat Afghanistan. Bila masuk ke Afghanistan, tak betul sama sekali tuan-tuan. Tipu. Itu adalah berita yang dimanipulate nak burukkan kerajaan Islam. Ini kumpulan-kumpulan wanita yang dapat training. Ini antara kumpulan yang kami bantu untuk latihan menjahit. Dia jahit, nanti dia akan belajar jahit, dia boleh jani income sendirilah. Ini kumpulan wanita kami jumpa, dia tanya mereka, budak-budak boleh pergi sekolah macam biasa. Kalau budak-budak perempuan boleh balik sekolah jalan kaki sendiri, mana selamat tak selamat tuan-tuan? Mana selamatlah bandar tersebut kan. Kalau takkan orang akan benarkan anak-anak mereka balik sekolah sendiri. Ini dekat pintu universiti perempuan tuan-tuan. Universiti perempuan pintu masuk dia. Kalau kita tanda dilarang merokok tuan-tuan. Dekat sana tanda dilarang bawa senjata. Kerana senjata kat sana bersepah-sepah tuan-tuan. Semua orang bawa senjata. Saya tanya pensyarah dia, ada ke pelajar perempuan bawa senjata? Dia kata ada juga. Dalam handbag dia tu ada pistol kadang-kadang. Selain daripada bedak kompak, selain daripada gincu ke apa benda, dalam tu ada pistol sekali tuan-tuan. Ganas tak ganas kat sana. Dan waktu kami mula-mula sampai tu, semayang berjemaah. Kita kalau semayang berjemaah, masbuk, orang sebelah masbuk, dia letak kunci kereta, dia letak handphone, baru dia semayang kan. Ni orang sebelah masbuk letak senampang AK-47 tuan-tuan. Kita orang Malaysia baru datang, tak pernah jumpa AK-47 dekat Malaysia. Hilang khusyuk hari pertama tu tengok. Weh, dia letak senapang rumah kita. Letak senapang. Masuk hari kedua, ketiga tu dah biasa dah letak senapang, letak pistol. Mujur dia tak bawa roket launcher masuk dalam masjid tuan. Ada, dia bawa tapi duduk luar. Yang seorang bawa tu duduk luar pegang roket launcher tu. Itu kalau dia bawa masuk masjid tu tak tahu nak letak kat mana tu. Baik. Sekarang ni masalah utama dekat Afghanistan apa tuan-tuan? Adalah masalah ekonomi. Afghanistan 20 tahun hidup dengan dana luar tuan-tuan. Dan sign apa macam ni kita boleh jumpa dekat merata Afghanistan. Bangunan ni ditaja oleh ni airport Mazar-i Sharif, difund oleh Germany dengan UAE.
Kita boleh jumpa semua peminat negara dia, semua datang daripada dana luar. Dan hospital dia, sekolah dia, semua datang daripada dana luar. Bila Amerika Syarikat umum keluar, mid-April tahun ni, umum keluar, maka dana-dana luar ni semua stop juga tuan-tuan. Dana luar stop. Menyebabkan Afghanistan tak ada duit, dan kaki tangan kerajaan dia, 2 bulan sebelum Taliban ambil alih dah tak dapat gaji. Campur Taliban ambil alih 2 bulan lagi, 4 bulan, 5 bulan dah tak dapat gaji tuan-tuan. Kaki tangan kerajaan dia. Tak ada gaji langsung. Dan kaki tangan swasta dia pun kebanyakan juga tak ada gaji. Kerana fund, contohnya universiti, hospital dan sebagainya, dapat fund daripada luar untuk bayar gaji mereka. Tapi bila fund ni stop, mereka tak ada gaji tuan-tuan. Kami punya penterjemah kerja pensyarah, tapi tak dapat gaji. Dia terpaksa kerja part time, buat itu dan ini. Dan kami jumpa cikgu-cikgu dekat sekolah dia, masih mengajar. Tapi tuan-tuan bagusnya, walaupun dah 4 bulan tak dapat gaji, dia mengajar. Dia mengajar pagi, petang dia kerja pasar. Jual buah, angkat barang, supaya nak boleh survive bagi keluarga makan. Itu masalah utama Afghanistan hari ini. Dan orang ramai tinggalkan Afghanistan beramai-ramai tuan-tuan, kerana ekonomi. Bukan sebab Taliban sangat. Kerana ekonomi. Kerana, yelah, siapa-siapa pun jadi kerajaan, dalam keadaan negara tak ada duit, tambah pula bila Taliban jadi kerajaan, US dengan EU bekukan aset Afghanistan, aset luar Afghanistan 9 ke 10 bilion tuan-tuan. Macam mana nak tadbir negara? Dalam keadaan duit tak ada apa semua. Pejabat kerajaan, kerajaan tak dapat gaji. Termasuk duta Afghanistan kat sini pun tak dapat gaji juga tuan-tuan. Macam mana nak run negara? Jadi mereka tak nampak benda ni akan selesai dalam masa terdekat, maka rakyat dia pilih untuk keluar, pergi ke Pakistan, pergi ke Iran supaya dapat kerja dan dapat income. Ini antara bantuan yang kami bagi kat sana lah. Dan kat sana memang ramai kebanyakan orang mati kerana perang. Ni Encik Ahmad ni tuan-tuan, saya pergi rumah dia. Tuan-tuan tengok dinding dia ni banyak kesan ni. Dia cerita dia ni hilang, isteri dia mati, anak dia 3 orang mati, dan 2 orang lagi anak dia kritikal kat hospital. Rumah orang Afghanistan ni ada compound, ada pagar tembok. Jadi orang dia selalu makan kat luar rumah. Tengah makan dekat luar rumah, sebiji bom pertempuran kat luar berlaku, jatuh dekat depan rumah dia, tengah makan, meletup. Anak dia, isteri dia, anak dia 3 orang, isteri dia mati ketika tu. Kesan daripada tu. Kami nampak dekat depan rumah tu memang ada lekuk kesan bom kat situ. Ni dia balik kejap ambil barang dia dan kami bantu dia dah. Ni kawasan biasa dah ni. Orang dia suka makan tepung gandum ni tuan-tuan. Kerana mereka tepung gandum 50 kilo sebulan makan. Ni habis sebulan je ni tuan-tuan. Kerana mereka makan roti, makanan utama dia roti, macam roti naan tu. Beras 25 kilo tak apa, tapi tepung kena 50 kilo. Ni antara bantuan-bantuan kami dekat sana. Cubalah try sekali angkat tepung ni 50 kilo ni macam mana. Tuan-tuan, orang yang kerja pasar, yang angkat tepung ni penuh lori tuan-tuan, yang tolong load barang tu, kami tanya gaji dia, sehari berapa? Gaji sehari 40 sen tuan-tuan. Kami kira balik, betul ke 40 sen? 40 sen. Bukan RM4, 40 sen gaji dia tuan-tuan sehari. Itu pun tuan-tuan akan nampak dekat pasar dia, setiap hari akan ada orang ramai tunggu supaya dipanggil, supaya dapat upah kerja tuan-tuan. Penuh, nampak punya kritikal keadaan ekonomi di kat sana. Dan ni dekat bandar Kabul, dia ada kem-kem pelarian, dipanggil IDP, Internal Displaced Person, pelarian dalam negara. Kerana mereka ni duduk dekat kawasan kampung-kampung di luar bandar, berlaku pertempuran dekat kawasan mereka. Jadi mereka larikan diri, tinggalkan kampung, duduk kat bandar selamat, mereka bina kemah-kemah ni dekat bandar ni, hingga kawasan mereka selesai pertempuran, mereka akan balik semula ke rumah mereka. Ini rumah anak yatim di Jalalabad kami jumpa, tuan-tuan. Cerita dia menarik. Semua anak yatim kat sini jadi yatim sebab bapak dia pergi masjid untuk solat Jumaat kena bom. Tuan. Ada orang letupkan diri dalam masjid waktu solat Jumaat. Menyebabkan anak-anak dia semua jadi yatim. Dan ada salah seorang daripada seorang budak ni tuan, dia hilang 11 ahli keluarga dia dalam letupan tu. Bapak dia, atuk dia, pakcik dia, abang-abang dia mati dalam tu. Letupan ketika solat Jumaat. Waktu tu tahun 2019, 18 Oktober 2019. Dan kebanyakan anak yatim ni mati kerana keluarga dia pertempuran dah. Dah ramai jadi anak yatim tuan, kesian. Dan rumah anak yatim sendiri kami tengok perbelanjaan dia. Kami fikir, saya ingat yang mengurus rumah anak yatim tak dapat gaji lah, saya ingat. Kerana kita pun tak tahu macam mana nak dapat gaji ni. Orang keliling bukan kaya sangat. Semua harap sumbangan daripada orang ramai. Dan sumbangan-sumbangan ni nak digunakan untuk budak-budak ni. Dan dia kata waktu ni, dia sendiri, bulan ni je ngam-ngam belanja. Dia kata bulan depan, 2 bulan lagi tak tahu macam mana. Jadi kami bagi bantuan supaya dia boleh survive untuk bantu anak-anak ni. Dan insyaAllah projek ni akan dibantu oleh Muslim Volunteer Malaysia dengan Global Peace Mission untuk kita bantu rumah anak yatim ni. Banyak lagi rumah anak yatim. Baik, dah habis kat situ tuan-tuan. Saya nak cerita pasal nak keluar Afghanistan. Cerita dia menarik tuan-tuan.
Afghanistan ni, waktu kami datang nak masuk susah, nak keluar pun susah. Nak masuk susah sebab kapal terbang waktu tu tak ada lagi, airport tak berfungsi sepenuhnya lagi. Nak ada pun mahal, sangat mahal. Dan nak keluar susah kerana orang dia ramai nak keluar negara, nak keluar. Flight penuh, flight yang murah $200 tu penuh hingga 25 Disember kami cek. Takkan nak tunggu sampai 25 Disember. Duduk kat sini pun dah sebulan dah dekat Afghanistan ni. Flight PIA kami call Pakistan International Airlines, ada flight. Dia kata tak pasti ada flight ke tak, tapi dia kata kalau ada harga dia $2,500 tuan-tuan. $2,500 lebih daripada $11,000 duit kita. Gila, kita ada 6 orang, berapa ramai ni. Kemudian border Pakistan darat buka tutup. Kejap buka, kejap tutup. Kejap buka, kejap tutup. Dan kalau buka tuan-tuan, orang terlalu ramai macam lautan. Dan kalau kita berada dekat kawasan tersebut bahaya sebab mungkin akan jadi target letupan kat situ. Sebab dulu waktu airport dia ramai, orang semua nak keluar kat airport, berlaku letupan dekat airport. Orang akan, ISIS akan target kat situ. Dan dekat border Pakistan ni bila ramai orang, kami tak dinasihati oleh kedutaan Malaysia dan Wisma Putra dekat sini tak nasihati kami untuk ikut jalan darat Pakistan kerana dia bahaya. Dan kami alhamdulillah tuan-tuan, sebabkan kita ni ada hubungan baik dengan kebanyakan negara. Kedutaan Iran dekat KL ni, saya akan jumpa dia hari Selasa ni, nak ucap terima kasih. Dia hubungi kedutaan Iran dekat Afghanistan, dekat Herat, dan dia bawa kami keluar melalui jalan darat Afghanistan daripada Afghanistan pergi ke Iran. Dan daripada Kabul ke Mashhad tu sendiri kalau naik kereta 20 jam tuan-tuan. Kami naik flight lah, terpaksa naik flight, tak sanggup 20 jam tuan-tuan. Dan kita takut 20 jam ni jangan berjumpa malam. Kerana berjumpa malam tu bahaya, kawasan gelap, siapa-siapa saja boleh keluar senjata, tembak kita tengah jalan dan sebagainya. Tak ada orang tahu pun nanti. Jadi kami naik flight sampai ke Herat, kedutaan Iran dekat sana ambil kami, bawa kami masuk kedutaan dia, belanja makan apa semua. Dan dia sediakan seorang driver. Masalahnya driver ni tak boleh cakap English, ni bahaya. Seorang driver dan dia hantar kami untuk keluar border. Baik. Saya nak cerita pengalaman dekat border ni, sebab tu saya bagi Tuan Haji Zul, elakkan ikut jalan darat. Kerana jalan darat ni kami dah lalu susah dia. Baik. Cerita dekat darat ni tuan-tuan. Ini saya dekat Afghanistan ni, gambar ni. Yang ni Taliban dan yang ni Iran. Tuan-tuan nampak bendera Iran dah. Baik. Saya tanya mana border sepadan sepadan Afghanistan ni tuan-tuan. Biasa kan border negara ni jelas nampak kan tuan-tuan. Saya tanya mana sepadan dia. Rupanya sepadan dia tu ada kontena, ada tali rafia ikat kat kursi. Kemudian 2 Taliban duduk kat situ. Tu rupanya border negara dia tuan-tuan. Lepas tu ada askari Iran jalan-jalan. Ikat tali rafia je. Kemudian saya tanya, nak cop pasport ni kat mana? Kan? Nak cop pasport ni kat mana? Kita ni nak keluar negara orang, pasport nak cop dulu. Nanti kan orang kata kita pelarian pula. Dia kata ada tu kat bangunan sana. Taliban ni dia kata, ada kat bangunan sana. Kita pun tengok bangunan ni ada orang duduk ke? Bangunan dengan berdebu sekali, dengan tak terjaga, rumput tinggi-tinggi. Kemudian depan tu dengan dawai kawat, dengan ada Humvee sengit kena tembak. Kemudian ada machine gun kat situ. Kita fikir, ada orang duduk sini. Jadi kita pun masuk satu, tengok tak ada orang, masuk tak ada orang. Tengok ada satu bilik tu ada orang. Dan bilik tu penuh dengan Taliban tuan-tuan. Dan waktu tu kita pakai pakaian biasa, pakai t-shirt biasalah sebab kita dah nak keluar negara dia. Waktu tu semua pakai serban besar-besar dengan rifle apa semua, dengan military tunggu. Seorang depan tu ada meja seorang. Jadi kita jumpa dengan dia, bawa pasport. Mula-mula dia tengok kita, dia kata, visa engkau tak valid, kata. Weh, apa visa tak valid? Dia kata kami dah umumkan waktu kami ambil alih, semua visa yang dikeluarkan oleh kedutaan-kedutaan daripada kerajaan lama semua tak sah, dia kata. Lepas tu ni nama lama ni, Republic Afghanistan, sekarang Islamic Emirate Afghanistan. Dia kata tak valid visa ni. Siapa dia bilang tak valid? Kalau tak valid ni macam mana aku boleh masuk negara engkau kan? Kemudian duk cakap dengan dia, tak lama lepas tu seorang Taliban datang. Taliban ni pakai serban putih. Datang bawa voice note ni tuan-tuan. Dia tak ada bawa surat, bawa apa, bawa voice note WhatsApp. Tunjuk tengok Malaysia. Tak tahu dia cakap bahasa Pashto. Kemudian dia pergi kat seorang ni, Malaysia. Oh, rupanya bos dia bagi tahu ada 5 orang Malaysia ni nak lalu dan kena bagi laluan dia kerana dia tetamu kerajaan. Kena baru bila dia dengar kita ni tetamu bos dia, baru dia kata, oh have a nice trip. Baru dia bagi have a nice trip. Kalau tak dia punya nak marah dengan kita tu. Akhirnya kita keluar tuan-tuan daripada bumi Afghanistan. Alhamdulillah selepas 30 hari berada di Afghanistan. 7 hari dekat Pakistan, 30 hari dekat Afghanistan, 37 hari. Tu yang Ustaz Faizal tanya saya, bila balik tak balik lagi. Kemudian tambah 2 hari dekat Iran. Baik, ni dah sampai ke border Iran lah tuan-tuan. Nak lepas border Iran ni pun, ya Allah. Dia sebabkan Afghanistan ni negara orang dadah banyak. Jadi dia punya security tu strict.
Van yang bawa kami tu kena lalu laluan lain. Kerana immigration nak check detail, dia akan ketuk body tu. Kalau dengar bunyi padat, dia akan check, takut orang bawa dadah ganja dalam tu. Jadi kami ni dah jadi macam pelarian. Nak kena cross border ni jauh tuan-tuan. Daripada sini nak ke sini, bawa beg lah kalau kita pergi berjalan. Ni beg beranak kan. Dia makin lama makin banyak beg tu. Kalau kita ke airport ada troli, ni tak ada troli. Jalan yang bawa, kemudian kami punya team leader pun dia usia dia dah 62 je, dia pun tak larat bawa barang dia lagi. Kemudian dekat sini dengan orang tak boleh faham bahasa Inggeris lagi. Orang Iran tak boleh cakap Inggeris tuan-tuan. Bahasa Arab pun tak boleh, bahasa Inggeris pun tak boleh. Cakap macam ayam dengan itik. Kejap pergi sini, kejap pergi sini, kemudian kena swab test. Sebaik doktor swab test tu boleh cakap Inggeris sikit lah. Tapi tunggal langgang juga Inggeris dia. Lepas habis swab test tuan-tuan, dia kata kat kami go to hell. Ish. Apa pula kena go to hell garang? Betul doktor ni? Kan? Rupa-rupanya dia suka kata go to hall. Passenger hall ni. Passenger hall ni. Oh, hall. Ingatkan hell. Apa pula masuk neraka pula tiba-tiba? Passenger hall. Dia kata masuk hall ni. Lepas dah swab test, confirm positif, confirm negatif, masuk ke hall. Bila masuk hall, immigration dan semua selesai, barulah keluar balik pikul seberang sana. Baik, itulah sedikit sebanyak perjalanan kami di Afghanistan. Dan kalau tuan-tuan nak menyumbang, boleh sumbang ke www.avm.org.my kerana projek kita masih berterusan lagi kat sana. Kita ada projek untuk anak yatim, kita ada projek untuk tangki air dan sebagainya. Boleh terus menyumbang ke sana untuk kita untuk kita pastikan mereka ni dapat kehidupan yang lebih baik lah dalam keadaan ni. Dan kita kena support kerajaan Afghanistan hari ni. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kerajaan hari ni gagal, tak ada contoh kerajaan dalam dunia yang lawan US yang berjaya. Tak ada. Kita tengok negara Islam lain semua angguk US kan. Negara-negara Arab, iktiraf Israel angguk. Tak ada pun. Kalau negara ni gagal, orang muda tak ada contoh. Mana negara yang lawan US yang okey, berjaya? Tak ada. Jadi kita kena bantu pastikan mereka succeed, berjaya. Takbir negara dan jadikan Afghanistan negara yang lebih baik. Ada sikit bonus tuan-tuan. Lalangan sikit bonus tuan-tuan. Bila kami sampai kat Iran tuan-tuan, Mashhad tu, hotel kami lah, kedutaan Iran bagi hotel yang selesa lah dibayar, hotel yang best. Dekat hotel tu kami nampak ramai sangat orang Syiah yang beragama ni lah, yang jenis religious ni kan, orang pakai serban besar, orang pakai perempuan dia tutup semua. Kita duk rasa macam, kenapa ramai sangat orang ni macam ni kat hotel kita kan? Jadi kita tengok dekat lift dia, ada jadual shuttle bus daripada hotel pergi Holy Shrine. Rupanya Mashhad ni tuan-tuan, tempat umrah orang Syiah. Kat Mashhad ni. Bukan main-main tuan-tuan, saya Google, tuan-tuan boleh Google Mashhad. Dekat sana ada Holy Shrine. Holy Shrine ni adalah tempat tanah suci Syiah ketiga terbesar. Dekat Iran tu paling besar. Tanah suci dia tiga ni, satu Karbala, kedua kubur Sayyidina Ali, ketiga ni Holy Shrine ni, kubur Imam Ali Redha dekat sini. Imam Syiah yang ke-8. Imam dia 12, ini imam ke-8. Ini tempat umrah dia. Dan saya Google tengok tempat tu, Holy Shrine ni, memang orang Syiah anggap dia tempat umrah. Dia kata kalau orang Syiah yang kaya pergi buat umrah kat Mekah. Kalau yang tak berapa ada duit, buat umrah dekat Mashhad. Dan kalau kalau pergi haji, pergi Mekah dapat title haji, orang pergi haji. Kalau pergi Mashhad dapat title Mashhati. Mas saya dapat title Mashhati lah. Bila kita tengok macam ini, kita kena pergi lah tempat ni. Mana boleh tak pergi kan? Kita dah sampai tempat Syiah ni, kita sama dengar, selama ni dengar Syiah macam ni macam tu, kita nak tengok macam mana kesesatan depan mata. Dan kami pergi, tak terasa apa pun tuan-tuan. Hati ni tak terasa apa. Kita kalau pergi Masjidil Haram, inilah tempat-tempat suci kita, masjid, kita rasa hati kita dia rasa lain. Pergi tempat ni rasa kosong tuan-tuan, tak rasa apa pun. Rasa tak ada apa. Dan kami masuk dekat tempat ni, inilah kumpulan sunnah yang bersunni berapa orang yang pergi masuk dekat tempat Syiah tuan-tuan. Ni ibu kerja gila kat, tak tahu bahaya masuk tempat Syiah macam ni. Kami sampai tu azan Zuhur. Dan kami dengar Syiah memang ubah azan Zuhur. Lepas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, disebut asyhadu anna Ali waliyullah. Kami dengar disebut. Dan dekat dua rakaat akhir lepas hayya al-falah, dia ada sebutan tambahan lain. Tapi kami tak dapat dengar sebab waktu tu bising, tak dapat dengar jelas apa bunyi tersebut tu. Dan tuan-tuan tengok dekat sini, besar, kawasan ni lebih besar daripada Masjid Nabawi. Dan dia ada kubah hijau kat sini. Dia buat replika Masjid Nabawi kat sini. Dan kita tengok kesian lah kadang-kadang orang-orang dia ni doa sungguh-sungguh, menangis-nangis. Tapi kita tengok, Allah kesian dia dengan kesesatan dia tu kan. Dalam tu ada Masjid Al-Aqsa kat tuan-tuan. Saya dah sampai Masjid Al-Aqsa. Dalam tu ada Masjid Al-Aqsa kat tuan-tuan. Masjid Nabawi ada, Masjid Al-Aqsa ada, cuma tak jumpa Kaabah dalam tu. Saya rasa saya fikir dia nak bawa semua tanah suci tu, duduk dalam tanah suci dia, jadi buat umrah kat situ selesai. Tak payah pergi tempat lain. Tapi Masjid Al-Aqsa dia ni sebenarnya tempat cuci tangan ni tuan-tuan. Ni,
Tu tengok belakang ni tempat orang basuh tangan ni sebenarnya. Tempat ambil wuduk. Dan ni kubur Imam Ali Redha dia. Ni belakang ni tuan-tuan tengok ni semua tu, orang tu tengah beratur nak masuk makam Ali Redha tuan-tuan. Kalah tuan-tuan nak masuk ziarah Nabi kat Masjid Nabawi. Tuan-tuan nak ziarah Masjid Nabawi, tuan-tuan beratur kat Babu Salam tu, kalau jam tuan-tuan slow-slow sikit sampai makam Nabi kan. Ni tak tuan-tuan, beratur tu jauh panjang. Orang nak ziarah makam Ali Redha dan mereka menganggap mereka ni kena duduk situ dan boleh bercakap dengan Imam Ali Redha dekat sana. Orang yang bawa kami tu diingatkan, kami ni Syiah kat, kami layankan je. Yalah. Dia kata boleh bercakap dengan Imam Ali Redha nanti kat situ. Imam Redha kan. Padam pula. Dan dekat sana tuan-tuan kita boleh nampak mereka ni suka buat lukisan-lukisan menggambarkan Sayyidina Ali, menggambarkan Imam Mahdi. Lukisan-lukisan ni penuh dekat dinding-dinding. Dan macam Kristian tuan-tuan. Dan lukisan perempuan ni tuan-tuan kat ujung ni sebenarnya macam tu lah. Pergi makam, gambar sebelah ni gambar orang sakit. Maknanya gambar ni nak cerita kalau pergi makam Imam Ali Redha, bercakap dengan makam Imam Ali Redha, dia akan bantu sembuhkan keluarga yang sakit kat hospital. Nampak? Sesat tak sesat kepercayaan dia. Dan memang nampak macam memuja sangat kubur Imam Ali Redha tu. Kesesatan-kesesatan lain tu macam-macam lah. Kadang-kadang kita keliru, kiblat pun kita keliru. Seorang ni semayang sana, seorang semayang sana, dia ni semayang ngadap mana kan. Kemudian dekat sana dia taklah baca Quran. Dia baca macam syair-syair yang memuji Sayyidina Ali. Dan dekat sini sentiasa dipasang, ada live suara yang memuji Ya Ali, Ya Ali, menyanyi ramai-ramai yang kat tangan dan sebagainya. Memang mereka lebih menyebut Ali lebih banyak daripada Nabi SAW. Wallahu alam. Sekadar tu saja perkongsian saya untuk malam ni. Maaf lambat sikit ambil masa kerana kita ada masalah teknikal tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat buka fikiran kita. Kerana kebanyakan kita sendiri menganggap Taliban ni satu benda yang pelik, Afghanistan ni satu benda yang berbeza dengan apa yang sebenarnya berlaku. Kerana mindset kita, kerana dah 20 tahun kita pun tengok movie US, perang, cerita tunjuk Taliban ni jahat. Hingga kita sendiri pun, saya pun pergi sana fikir macam manalah nak jumpa Taliban ni, risau Taliban ni macam mana. Rupanya mereka okey je, tak ada masalah. Dan kebanyakan isu-isu yang dibangkitkan dekat media tu tak betul sama sekali. Itu adalah permainan media barat untuk memburukkan kerajaan Islam. Nak tunjuk contoh kalau orang Islam memerintah, geng-geng pakai serban berjanggut memerintah jadi macam inilah. Sebenarnya tidak begitu tuan-tuan. Wallahu alam. Apa yang saya sampaikan ni mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.